Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, kata dia, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah faftataha al-Baqarah فقلت يركع عند 100 ثم مضى ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأله وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah." Huzaifah menceritakan pengalaman dia sembahyang sunat dengan Nabi pada waktu malam. Kata dia, satu malam dia sembahyang sunat sama dengan Nabi. Faftataha al-Baqarah, Nabi baca suratul Baqarah. Faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah. Kata Huzaifah bin Yaman, dia ikut Nabi sembahyang sunat. Malam tu habis baca Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah. Nabi baca sampai ayat 100. Summa madha, lepas itu barulah Nabi rukuk. Summa ftataha an-nisa, bangkit rakaat kedua, habis baca Fatihah, Nabi baca surah An-Nisa. Faqara'aha, Nabi baca surah tu macam tadi juga. Summa ftataha Ala Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan. Bangkit rakaat ketiga sekali lagi, Nabi SAW baca Fatihah, kemudian baca pula surah Ali Imran. Sembahyang sunat malam, dia sunat buat dua rakaat macam tu. Rakaat mula Nabi baca Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah 100 ayat. Rakaat kedua bangkit baca Fatihah, kemudian baca surah An-Nisa 100 juga.
Kemudian dah lepas bagi salam, bangkit pula untuk sembahyang sunat yang berikutnya, rakaat pertama, maksudnya yang ketiga daripada nombor 1 tadi. Rakaat pertama pula tu baca pula suratul Fatihah, lepas tu baca pula Ali Imran. 100 juga. Bahkan bacaan Nabi itu kata Huzaifah, yaqra'u mutarassilan. Bacaan Nabi itu mutarassilan. Kalau dalam bahasa tajwid lah orang kata baca tartil. Bacaan yang tidak terlalu lambat dan bacaan yang tidak terlalu cepat. Baca tartil. Lagu Imam Masjidil Haram duk baca semua tu. Dia tak terlalu berlagu sangat. Mad arif li sukun dia tak main sampai 6 harakat. Dia ambil dua harakat begitu saja. Itu bacaan tartil. Nabi membaca tiap-tiap surah tadi ni, suratul Baqarah 100 ayat, baca surah An-Nisa 100 ayat, baca surah Ali Imran 100 ayat. Semua ayat-ayat tu Nabi baca dalam keadaan mutarassilan, dalam keadaan tartil, tidak tergesa-gesa nak cepat dan sebagainya, baca sedang elok. Iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bila mai ayat tasbih, ayat yang menyebutkan tentang menyucikan Allah, memahasucikan Allah. Subhanallazi asra bi 'abdihi, misalnya Nabi SAW sabbaha, bertasbih. Nabi tuan-tuan, dia faham apa yang dia baca. Jadi kita duduk tengok musim-musim bulan puasa, dia ambil siaran langsung semayang tarawih di Masjidil Haram. Kita biasa tengok imam jadi imam semayang, dia baca sebab tak boleh nak baca. Tu. Ayat dia baca tu tidak hanya duduk di bibir mulut, tapi ayat tu dia jerak masuk dalam hati dia. Kalau ayat tu menceritakan tentang azab neraka, sentuh hati dia, dia nak menangis. Maka Nabi SAW bila dia baca ayat-ayat yang berbentuk tasbih, sabbaha, Nabi bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'alah. Bila mai ayat yang berbentuk doa, sa'alah, Nabi macam berdoa. Dia ikut keperluan ayat tu. Wa idza marra bi ta'awuzin ta'awwaza. Bila mai ayat jenis-jenis minta berlindung daripada gangguan syaitan dan sebagainya, ta'awwaza, Nabi berta'awuz. Begitu. Summa raka'a, dan tiap-tiap habis bacaan ayat-ayat tu semua 100 ayat, baru Nabi rokok. Di dalam rokok itu kata Huzaifah, faja'ala yaqul, Nabi baca dalam rokok dia, subhana rabbiyal azim. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dia buat main hadis macam ni. Nabi SAW bacaan masa rokok dia, subhana rabbiyal azim. Dekat tu ya. Dalam Sunan Abu Daud ada sebut Nabi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada jugalah. Jadi tak salah. Huzaifah kata Nabi bila rokok, Nabi baca subhana rabbiyal azim. Kalau kita baca dekat tu pun ikut sunnah. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Tempoh masa yang Nabi ambil masa rokok tu seumpama lama masa Nabi berdiri baca surah Al-Baqarah 100 ayat tadi. Nabi punya semayang tuan-tuan. Bulan puasa nak main seminggu lebih-lebih sikit lagi. Tok imam pergi buat baca lambat, maki hamun dalam perut ni, tak tahu nak abang. Kan? Tengok masjid ni ramai sangat. Pasal apa masjid ni ramai sangat ni? Sini cepat habis, saya kata. Kita punya style macam tu. Dia duk buat baca lambat-lambat ni tak boleh. Buta perut punya Tok imam, dia kata, tak fikir kita esok nak kerja, dia tak apalah pencin. Nabi SAW semayang sunat, Nabi memang tarik masa panjang. Semayang fardu cepat.
Nabi kalau mengimamkan sembahyang fardu, cepat. Tapi kalau Nabi SAW sembahyang sunat, memang Nabi ambil masa panjang. Bahkan sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, sembahyang yang macam mana sembahyang yang baik?" Nabi kata, sembahyang yang qulul qunut. Nabi kata, sembahyang yang berdirinya lama, itu baik. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, dia cerita pula, sembahyang Jumaat sekalipun, dia kata, yang terbaik itu ialah yang sembahyangnya lebih panjang daripada khutbah. Kita khutbah hantar hampir sejam, sembahyang 5 minit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sembahyang malam, sembahyang sunat malam ini, Huzaifah ikut Nabi sembahyang. Huzaifah menceritakan pengalaman dia sembahyang sunat dengan Nabi. Rakaat pertama Al-Baqarah 100 ayat, rakaat kedua An-Nisa, rakaat ketiga Ali Imran. Dan bacaan Nabi itu pula yaqra'u mutarassilan, bacaannya amat tartil, bacaan dia tidak tergesa-gesa, bukan nak cepat habis, baca sedang elok bacaan Nabi. Tidak cukup dengan itu, Huzaifah kata pula lagi, dia kata Nabi rukuk, ruku'uhu nahwan min qiyamih. Masa yang Nabi ambil masa rukuk itu seumpama masa yang Nabi guna masa berdiri tadi. Summa qala sami'allahu liman hamidah. Kemudian Nabi pun i'tidal dengan kata sami'allahu liman hamidah. Kita bela ni dua lidah keras lagi, duk kata sami'allahu limal. Sami'allahu limal hamidah. Sami'allahu liman mim nun liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ini satu riwayat. Ada satu riwayat lagi Nabi baca Rabbana walakal hamd. Jadi dua-dua pun tak salah. Ada hadis yang meriwayatkan dua-dua bentuk bacaan ini. Summa qama tawilah. Kemudian selepas i'tidal itu, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Duk tunggu dalam i'tidal sebelum nak sujud tu, summa qama tawilan, berdiri dalam i'tidal itu juga lama, qariban mimma raka'a, lebih kurang masa yang Nabi ambil untuk rukuk tadi. Makna 100 ayat juga surah Al-Baqarah i'tidal saja. Summa sajadah, kemudian baru Nabi sujud. Faqala, dalam sujud Nabi baca subhana rabbiyal a'la. Sama juga dalam Sunan Abu Daud, dia kata Nabi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Dan sujud Nabi juga masa dia seumpama masa yang Nabi guna semasa berdiri baca surah Al-Baqarah 100 rakaat, 100 ayat tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW kalau dia suruh kita buat ibadat, buat elok-elok, bukan dia suruh saja. Nabi sendiri ibadatnya amat elok. Begitu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, "Shallaitu ma'an Nabi SAW lailah, falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su." Qila wa ma hamamta? Qal hamamtu an ajlis wa ad'a, atau kama qal, hadis sahih muttafaqun alaih. Ini pula Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah sembahyang malam, sembahyang sunat malam sama dengan Nabi SAW. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amrin su. Nabi ni punya lama berdiri dalam sembahyang sunat ni sampai aku ni teringat dalam hati aku satu benda tak elok, dia kata. Abdullah bin Mas'ud ni bukan kecil anak, tuan-tuan. Pun tak boleh tahan dengan ibadat Nabi ni. Itu dia. Belum lagi kita baca hadis cerita Aisyah radhiyallahu anha, cerita Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Belum lagi, ini cerita sahabat semayang dengan Nabi
Yang semayang ni pula Abdullah bin Mas'ud, bukan kata orang koman-koman. Abdullah bin Mas'ud yang hebat tu pun, dia berimam dengan Nabi dalam sembahyang sunat malam hari. Dia kata, aku tak boleh tahan Nabi ni, kerana terlampau lama Nabi berdiri untuk satu-satu rakaat. Hatta hamamtu bi amrin su', sampai aku ni ada ingat tak elok dekat Nabi. Dia cerita dekat orang benda ni. Qila wa ma hamamta. Sahabat bila dengar macam ni, dia bertanya dia. Dia kata, wahai Ibn Mas'ud, wa ma hamamta, apa ni? Hang ingat tak elok apa ke Nabi? Ingatan tak elok yang macam mana yang kamu ingat ke Nabi? Qal, jawab Ibn Mas'ud, hamamtu an ajlis. Aku rasa macam nak duduk, tak mau semayang dah. Dia kata, wa ada'ah, tinggal dia, biar dia semayang seorang, aku tak mau ikut dah. Aku sampai teringat macam tu, kerana tak tahannya lama masa yang Nabi ambil untuk berdiri di dalam sembahyang sunat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Kita sekali-sekali buat sembahyang sunat tasbih pun, Allah, kan? Bukan bunyi tasbih, bunyi duk duk menyawa penat. Dia tak bunyi tasbih, bunyi menyawa pompeh tu bukan penat, bunyi campur dengan nak marah ketua imam sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sendiri kuat sembahyang malam. Nabi sendiri selalu pesan kepada sahabat-sahabat supaya jangan tak sembahyang malam. Apa istimewa sangat sembahyang malam ni? Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna fil lail la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kulla laylah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, kata Jabir, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna fil lail la sa'ah. Nabi kata, pada waktu malam ada satu ketika, ada satu masa, ada satu saat yang sangat sebentar. La yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Nabi kata dalam satu malam tu dia ada satu saat, ada satu ketika yang sebentar saja, yang pada saat itu, pada ketika itu, kalau satu orang Islam dapat saat itu, dia minta apa pun Tuhan akan bagi kat dia. Dalam waktu malam ni Tuhan ada bagi satu time bonus. Bukan bonus tengah bulan gaji. Dalam tempoh malam ni Tuhan ada bagi satu bonus, satu saat, satu ketika, satu masa yang sebentar. Yang siapa bangkit sembahyang malam, dia tidak dapat time tu, dia minta apa pun, illa a'tahu iyyah, melainkan Tuhan tentu bagi apa yang dia minta. Tuan-tuan, mana ada manusia dalam dunia ni yang tak ada hajat? Mana ada satu manusia dalam dunia ni yang tak ada hajat dengan Tuhan? Mana ada? Orang sakit hajat nak sembuh. Orang yang dah kerja lama tak naik-naik pangkat, hajat nak naik pangkat. Orang miskin hajat kalau boleh nak kaya, kalau tak boleh kaya pun jangan miskin. Budak-budak sekolah duk mengaji sekolah, mengaji universiti, mengaji apa ni, hati sentiasa duk terselit satu hajat, minta kalau boleh dia berjaya cemerlang, senang dapat kerja. Ibu bapa yang dah tua ada anak 10-11 orang, tak banyak sikit teringat juga dalam hati dia, mau haji boleh nak anak tiap-tiap minggu balik tengok dia. Hajat ni semua hajat lah.
Mana ada satu manusia dalam dunia ni yang tak ada hajat dengan Tuhan? Mana ada? Kalau kata ada, bohong. Nama kata manusia, dia ada hajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya ialah hajat kita ni kadang-kadang duk minta ni punya lama tapi tak makbul hajat kita ni. Rupa-rupanya Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata dalam satu malam tu ada satu saat, ada satu ketika, ada satu masa yang kalau sekiranya yuwafiq, bertepatan masa tu dengan time kita minta dekat Tuhan, Tuhan tentu bagi apa yang kita minta. Wa dzalika kulla lailah, kata Nabi SAW, dan saat itu berlaku pada tiap-tiap malam. Kita duk kira nak Lailatul Qadar saja, hak setahun sekali jadi ni aja, ni hak tiap-tiap malam ni ada peluang ni Tuhan nak bagi ni, kita tak ambil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama rebut peluang yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita. Bulan puasa nak main tak lama dah. Bulan puasa ni biarlah betul-betul kali ni jadi bulan puasa yang betul-betul membawa manfaat dekat kita. Tiap-tiap tahun pun kita duk ingat macam tu. Kita duk ingat kok mana pun bulan puasa ni nak khatam sekali Quran. Dan tidak ramai orang yang kecundang tak dan khatam. Maka bagi orang yang selalu menghadapi masalah yang sama macam tu, jangan tunggu satu Ramadan baru nak mula baca Quran. Start malam ni juga baca. Start malam ni juga. Mudah-mudahan kita start awal sikit, kita dan khatam sebelum berakhir Ramadan. Bulan puasa ni jadikan dia satu bulan yang kita betul-betul nak cuci hati kita. Nak bersihkan hati kita daripada benda-benda buruk, daripada benda-benda tak elok, daripada benda-benda yang boleh menjadi dosa dan sebagainya. Semalam kita dah baca satu hadis di Masjid Jelutong. Semalam pun serupa hadis yang menceritakan tentang sembahyang malam juga. Nabi SAW kata, tiap-tiap orang manusia bila nak tidur malam, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama fala ta'uqad. Tiap-tiap manusia bila nak tidur malam, syaitan akan berekah dia dengan 3 ikatan. 3 tempat Tuhan ikat badan kita bila kita nak tidur malam. Masa dia nak ikat tu, syaitan akan kata alaika lailun tawil. Dia kata ke atas kamu malam yang panjang, dia kata. Bila kita nak tidur tu, syaitan nanti main. Bila dia main, dia nanti ikat kita. Tiap-tiap satu ikatan, tiap-tiap satu dia nak ikat, dia akan kata kat kita alaika lailun tawil, ke atas kamu malam yang panjang. Maksud dia, aku harap dengan aku ikat ni hang tidur tak bangkit lah. Farqud, dia kata maka tidurlah. Nabi SAW kata, barang siapa yang terjaga pada waktu malam, jaga aja, fadzakarallaha ta'ala, dia sebut di mulut dia nama Allah, terongkai satu ikatan. Dia terjaga pukul 3 pagi, jaga-jaga, astagfirullahalazim, sebut nama Allah, satu ikatan terongkai. Nabi kata, kalau sekiranya dia terjaga, terongkai satu ikatan, dia sebut nama Allah, terongkai satu ikatan, dia bangkit pergi ke pancong, ambil ayat semayang, maka terongkai ikatan yang kedua. Nabi kata, fa in shalla, kalau sekiranya dia jaga, dia sebut nama Allah, astagfirullahalazim, ataupun dia sebut Allahu akbar, terongkai satu, dia bangkit pergi pancong, ambil ayat semayang, terongkai 2, fa shalla, lepas tu dia semayang Allahu akbar, maka terongkai ketiga-tiga ikatan. Nabi kata. Tidak cukup dengan itu, Nabi kata lagi, fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, barang siapa yang bangkit malam, sembahyang malam dan sebagainya, dia bangkit pagi esok, fa asbaha nashitan, dia akan bangkit dalam keadaan cergas dan berstamina tinggi. Semalam saya bagi tahu di masjid, mana boleh ada orang duk kata ni budak-budak sekolah ni tak boleh duk bagi depa buat qiyamul lail, pasal apa ini boleh menyebabkan pelajaran depa mundur. Tak boleh, sebab Nabi kata depa jadi rajin. Orang lah ke betul, Nabi ke betul.
Nabi SAW kata, barang siapa jaga malam sebut nama Allah, terongkai satu ikatan, pergi ambil ayat semayang, terongkai dua ikatan, dia semayang, terongkai tiga ikatan, fa asbaha nasyitan, dan pagi-pagi esok dia bangkit, hal keadaan dia nasyid, rajin, cergas, dia akan jadi lagu tu. Tayyiban nafsi, bahkan dia menjadi satu orang yang hatinya bersih sekali. Dia akan jadi satu orang yang tidak busuk perut, tidak busuk hati, tidak dengki, tidak khianat, tidak ingat nak buat zalim dekat orang. Hati dia bersih, Nabi kata. Wa illa, tapi kalau sekiranya dia tak bangkit langsung malam tu, lena sungguh dia malam tu, asbaha khabithan nafsi, dia akan bangkit esok dalam keadaan jiwa dia, hati dia khabith, keji sekali, kaslan, bahkan dia jadi satu orang yang cukup penyegan dan pemalas. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih, sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukup kita baca 4 hadis cukup. Apa yang perlu kita buat lah ni, kena buat apa yang hadis ni kata. Azam dalam diri kita, mudah-mudahan kita boleh berubah daripada satu orang yang kurang ingat kepada Allah menjadi satu orang yang sangat kuat ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 151. Muka surat 151. Bab ma jaa fil infaq fi wujuhil khair. Iaitu bab yang datang pada menyatakan belanja harta pada segenap perkara kebajikan. Ini satu tajuk malam ni kita nak baca. Islam dia menganjurkan kita supaya banyak buat kebajikan. Ketahuilah saudaraku, seorang yang berharta serta tahu ia menggunakan hartanya itu, maka tidaklah menjadi bala atas dirinya di akhirat nanti. Mana-mana orang yang Allah bagi dekat dia lebihan harta dan dia reti ke mana nak disalurkan harta dia ni, di akhirat itu harta tu tak menyebabkan dia ditimpa bala. Maka apabila digunakannya hartanya itu kepada apa sesuatu yang berkebajikan bagi dirinya, bagi anak isterinya, ataupun orang yang wajib nafkah ke atasnya, ataupun untuk ibu bapaknya, ataupun kepada kaum keluarganya, ataupun kepada siapa-siapa yang berbuat baik dan sebagainya, maka semua harta yang dibelanjakannya itu dapat pahala. Duit yang kita dapat hasil titik peluh, kita kerja tu guna tulang 4 kerat dan sebagainya, walau 300, walau 500, walau 1000, walau 10,000, walau berapa ribu pun yang Allah bagi dekat kita, kalau kita gunakan untuk hak dia sebut-sebut tadi ni, dapat pahala. Guna untuk kita, jalan agama kita, dapat pahala. Guna untuk anak bini, untuk keluarga, untuk ibu bapa, untuk semua, untuk tujuan kebaikan, dapat pahala. Begitu. Seperti dibelanjakannya pada makan minum mereka itu, guna untuk buat makan minum anak isteri dia, guna untuk buat makan minum ibu bapa dia, guna untuk buat makan minum abang kakak dia, adik beradik dia, dapat pahala. Ataupun guna pada pakaian mereka itu. Ni nak menjelang hari raya, nak main bulan puasa, nak menjelang hari raya ni, tengok-tengok sikit beralih kiri kanan, tengok mana anak-anak menakan kita, sepupu-sepupu kita yang terdekat dengan kita dulu, yang ditakdirkan mereka ni agak susah. Satu hari pi panggil anak-anak dia 4-5 orang, jom, kata pakcik bawa pi beli baju raya, beli bagi seorang selai, cukup, bukan apa duit pun, bawa pi beli seorang selai bagi pi, guna untuk beli pakaian mereka itu. Ataupun pada sakit demam mereka itu, sakit misalnya, pergi duduk tengok di rumah awak ni sakit, demam berapa hari dah, demam 3 minggu dah. Aduh, tak pergi klinik ambil ubat apakah? Kata tak ada, pakai duduk minum ayam yasin betul ya. Jom, kata aku bawa orang pergi ambil ubat, belanja sikit, habuan sakit mereka ni. Ataupun pada mengajar mereka itu, ataupun belanja untuk tujuan-tujuan pelajaran mereka ni. Orang main habak kat kita, kata hang tak tahu kata anak penakan hang sampai nak ambil periksa pun duit yuran tak boleh nak bayar lagi, yuran SPM tak boleh bayar lagi. Kita pun awak tak main begitu. Pergi di rumah dia tanya, betul ke kata anak hang kata nak ambil periksa yuran tak bayar lagi?
Kata tak lepas belanja lagi, tengok bulan-bulan lepas. Kita kata berapa kena? 116 ambil beri. Belanja untuk tujuan pelajaran mereka ni. Ataupun pada hal kemaslahatan dunia yang jadi penolong akhirat mereka itu. Ataupun nampak benda tu macam tolong dunia, tapi kerana benda tu senang mereka dari segi akhirat. Contoh, kita tengok macam buat rumah ni dunia lah. Kita baca bulan lepas, buat rumah ni dunia tak boleh pahala. Tapi kita tengok orang tua ni nak buat rumah pondok, nak duduk di kawasan pondok. Kita buat pondok bagi habuan dia duduk, membantu urusan akhirat dia. Bagi dia. Ataupun dibelanjakan tempat ibadat dan tempat tinggal mereka itu. Serupa juga. Mana-mana tempat yang dijadikan tempat ibadat. Ada satu orang duduk dalam kampung, rumah dia duduk buat tempat mengaji kita. Ada satu masa dulu masjid tak bagi orang main mengajar, surau tak bagi orang main mengajar, apa semua, banyak masalah sangat. Dia kata tak apalah, rumah aku ni buat tempat mengaji. Siapa nak mengaji mai sini, panggil ustaz mai sini. Masjid buat pergi jadi museum bang. Dia nak buat rumah dia tu nak pergi jadi tempat mengaji, kita pergi bantu dia, bagi takat-takat mana yang boleh. Dan penolong kerjanya dan lainnya daripada beberapa banyak jalan khairat, maka semuanya itu berpahala. Benda ni kalau kita tolong untuk tujuan kebaikan, tentu ada pahala. Tuan-tuan, kita duk baca dalam Juih Amma dia sebut, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Barang siapa buat kebaikan walaupun sebesar zarah, mithqala zarrah, besar zarah kecil aja, tapi benda tu kebaikan, khairan yarah, maka Allah akan bagi kebaikan pada dia, dapat pahala. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Harithah bin Mudarrib radhiyallahu anhu qala, ataina khabbaban na'uduh wa qad iktawa sab'a kayyat. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Harithah bin Mudarrib. Kata dia, telah datang kami akan seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Dia ni cerita, dia kata satu hari seorang sahabat Nabi nama dia Khabbab mai ke rumah dia, mai ke rumah Harithah bin Mudarrib. Kami ziarah akan sakitnya, kami pergi ziarah dia kerana dia sakit. Dia pergi rumah Khabbab, kebetulan Khabbab ni sakit. Padahal sesungguhnya telah diselar akan dia dengan api 7 kali selar, akan jadi ubat baginya itu, maka tiada sembuh juga sakitnya. Dulu tuan-tuan, zaman tu kira bila kata kena selak ni, ini penghabis, tak ada ubat dah lepas tu. Kalau orang zaman dah sakit kanser ni, kena penyakit barah, kanser ni, mula-mula dia bagi treatment ubat dulu, bagi ubat makan tengok tak mau nak baik, nampak duk melarat lagi, nampak duk jadi teruk lagi. Dia sampai satu peringkat dia bagi kemoterapi. Dia bagi kemoterapi. Kena yang kata kemoterapi ni, rambut luruh habis, kulit kepala jadi mereni. Itu last, itu treatment, itu rawatan terakhir. Dah lepas kemoterapi tak mau baik juga, tunggu hari. Zaman dulu mana nak ada kemoterapi, kemo apa, tak ada. Jadi penyakit ni cerai cara berubat, jenis makan ubat, jenis apa, tak boleh juga. Last kali dia selak, dia ambil besi panas, buh atas api, cucuk pergi ke badan. Bila kena yang tu, itu cara pengubatan terakhir zaman tu. Maka sahabat ni dia sudah kena sakit sampai ke peringkat tak boleh buat apa dah, sampai ke peringkat duk kena selak dengan besi panas dah badan dia ni. Maka pada masa itu berkata ia kepada kami akan hadis yang didengarnya daripada Nabi SAW. Maka kata Khabbab bin Arad ini, dia kata, faqala laqad tatawala maradi walaula anni sami'tu Rasulullah SAW yaqul la tamannaw al-maut la tamannaitu. Maka kata Khabbab, demi sesungguhnya telah lama sakit aku ini. Khabbab ni lama sangat sakit ni, tak mau nak lega-lega juga.
Berubat ni dah sampai ke peringkat penghabis dah. Tak ada dah ubat lepas daripada kena selang dengan besi panas ni. Dia kata, lama sungguh aku duk tanggung sakit ni. Maka jikalau bukan kerana bahawa telah mendengar aku akan Nabi SAW bersabda, jangan mencita sekalian kamu akan mati. Kerana tak tahan dengan ujian dunia ini. Nescaya mencita aku akan mati itu. Dia kata, kalau tak sabit Nabi larang duk minta mati, aku dah minta supaya aku mati dah. Tak tahan dah dengan sakit ni. Malam pun kita baca di Jelutong pun tajuk yang ada sikit sebanyak kaitan dengan benda ni. Tuan-tuan, orang sakit ni 1001 macam dah ada dalam dunia ni. Hak 15 tahun dah duk terlentang tak boleh bangkit pun ada, tuan-tuan. 15 tahun dah duk terlentang, nak bangkit tak boleh, kencing berak duk di tempat tidur tu dah 15 tahun dah. Bukan 15 hari, bukan 15 bulan. 15 tahun dah duk terlentang tang tu pun ada orang yang kena uji macam tu. Tetap busuk aja duk cari ni busuk bangkai apa, aku tikus mampus tang mana cari tak jumpa. Rupanya alih-alih belakang dia melecak busuk. Daging melecak belakang dah jadi melecak dah. Lama duk tidur tang tu. Ada, tuan-tuan. Hak Tuhan bagi sakit sendi, sakit tulang ni, daripada boleh duk berlari sampai boleh berjalan ni sampai merangkak. Akhirnya dalam rumah pun ada lah ni, tuan-tuan. Merangkak dalam rumah sampai tangan ni bubuh kulit. Ambil satu, buat kasut kulit, buh di tapak tangan, balut kulit di lutut, duk merangkak pun dalam rumah ni. Nak berjalan tak boleh. Anak-anak semua kerja duk Kuala Lumpur, duk Johor, duk mana. Dia pun laki dah tak ada, tinggal dia seorang perempuan duk merangkak dalam rumah pun ada, tuan-tuan. 10 tahun dah duk merangkak dalam rumah. Ada, tuan-tuan. Kita tak tahu kita itu nak jadi lagu mana. Bila kita tahu benda-benda macam ni, pergi ziarah tengok orang-orang yang macam ni, satu keinsafan kena ada dalam hati kita. Kena insaf. Tak ke esok Tuhan nak bagi ke kita panggung ni. Oh, tak boleh cakap, tuan-tuan. Tak boleh cakap. Kita duduk sihat macam ni, anak-anak suka lah, sayang lah. Lagu kita lah, kalau pergi Kuala Lumpur, anak ada 3 orang di Kuala Lumpur, pergi 2 rumah saja, 1 rumah tak dan pergi. Tak pergi tu merajuk ni, tak tahu nak abang. Amboi ayah mai dah tak mai rumah kami, memang ayah tak sayang kat kami. Yang rumah adik ayah pergi pompen. Ayah tu juga jatuh sakit, setahun duk sakit terlentang, dia tak mau belah dah. Dia kata saya payah, dia kata betul kami 2 orang saja, tak mau lah. Ayah tu jugalah, ayah hari tu mucung sampai 3 jengkai, marah tak mai tidur rumah dia. Ayah tu juga sakit, tak mau belah. Tuan-tuan, nasib kita siapa tahu? Allah Ta'ala je yang tahu apa nak jadi kat kita. Allah tu saya cakap lah, Allah ni tu saya cakap lah, Allah cergas, Tuhan nak bagi cergas lagi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dia taruh kita pergi sampai umur 100, umur 110 duduk hidup lagi dengan sakit tak bangkit sampai 20 tahun, macam mana kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Khabbab bin Arat ini diuji dia dengan sakit ni sampai dia kata, kalau tak sebab Nabi larang minta mati, aku dah minta lah supaya aku ni mati buang lah. Tak guna hidup macam ni. Kerana tidak tertanggung rasanya akan sakit aku ini. Dia kata tak boleh tahan lah dengan sakit ni. Allah Ta'ala saja yang tahu aku sakit lagu mana. Cerita ke anak-anak kata mak ni manja sangat. Anak, tuan-tuan, kata lagu tu, bayangkan badan kita dah sakit, hati kita pula disiat-siat dengan kata-kata anak ni. Badan dah memang sakit dah, umur 7, 80, 8, 90 ni memang badan pun dah tak larat dah. Dan kita memang sakit sungguh. Allah Ta'ala yang mengetahui kita sakit. Kita pergi mengadu ke anak, kata mak pun tak bangkit punya hari dah. Dia pergi jawab balik kat kita lagu tu. Dia kata mak duk turut sangat. Dia kata duk merap lah badan ni. Allahu Akbar. Anak kita duk cium pipi dia dulu ni. Dia kata kat kita lagu tu. Tuan-tuan. Tetapi tak kala syarak kita teguh yang demikian itu, maka wajib atas kita sabar sehingga datang apa yang ditakdirkan Tuhan. Dia kata oleh kerana agama larang kita pergi duk minta kalau macam ni bagi mati buang, kalau macam ni bagi mati buang, agama tak bagi duk minta nak mati ni. Oleh kerana tu sabar ajalah apa yang Tuhan bagi kat kita. Dan ada pun jikalau menciptakan mati itu kerana memelihara agama. Kalau dia bercita-cita nak mati kerana nak pelihara agama, misalnya cita-cita nak mati syahid.
yakni takutkan binasa agama, maka dia sanggup mati kerana agama, maka ia itu diharuskan oleh syarak. Yang tu tak apa. Kata Khabbab radhiyallahu anhu lagi, wa qala yu'jaru ar-rajul fi nafaqatihi kulliha illa turab atau qala fil bina. Dan sabda Nabi SAW lagi, diberi pahala akan seorang pada nafkah yang dinafkahkannya pada sekalian kebajikan semuanya, melainkan tanah. Yakni memperbelanjakan untuk memindahkan tanah daripada satu tempat kepada satu tempat. Ataupun sabdanya, melainkan pada membangunkan rumah. Turab itu maksudnya bina lah. Melainkan pada membina rumah. Buat rumah bagi elok-elok tak dapat pahala. Buat rumah bagi elok-elok. Rumah ni sekadar buat bagi selesa untuk duduk, keluarga dan sebagainya, itu okey. Itu harus. Duduk perelok, buat yang tu yang ni dan sebagainya, buat tu tak dapat pahala. Dia kata. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk baru, bab ma jaa man kasa musliman thawban. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang memberi pakaian kepada satu orang Islam akan kain. Ini pula dia nak cerita, dalam agama kita, kalau sekiranya kita bagi kain dekat orang, pahala besar. Bagi kain. Kan? Zaman lah dia tak suka. Dan ni saya hadiah kain selai ni. Kain ada tak pakai, dia terus jawab lebih tu. Orang lah ni dia kena apa pun dia mau duit. Kan? Maka kerana itulah tuan-tuan, ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama yang kemudian ni, mereka ubah zakat apa semua pun daripada bagi beras, bagi duit. Pasal apa? Pasal melihat kepada keperluan semasa. Ini yang kata fiqh. Kalau ikut lagu zaman Nabi SAW, bagi dengan korma. Kalau kita lah bagi dengan qutul balad, dia kata bagi dengan makanan anak negeri, kita bagi beras. Tapi melihatkan kepada keperluan orang lah ni, dia tak perlu beras, dia perlu duit, maka dinilai harga beras, diberi duit. Maka itu diterima sebagai satu ijtihad yang sesuai dengan zaman lah. Kan? Dulu kita ingat lagi zaman kita kecil-kecil dulu, mai sampai mak kita kata Assalamualaikum, mai lah dia dah. Assalamualaikum dia panggil. Lepas orang minta sedekah, dia mai Assalamualaikum, minta sedekah. Bila mai tu di tangan ada beg galas satu, beg buat daripada uncang gandum tu. Assalamualaikum. Dia duk beras dalam bekas tu, satu pot tu dibagi. Dia pun terima kasih seketak-ketak, seronok orang bagi beras kat dia. Pasal apa? Dia makan pun tak ada, dapat beras, dapat makan. Lah, mai nak minta sedekah, mai juga. Assalamualaikum juga. Kita keluar beras, dia kata beras di rumah pun ada dah. Dia kata lagu tu pula. Dia mau duit. Dia mau duit, bagi duit kat dia. Bagi beras tu dah. Dia kata dia nak kena pergi cari orang nak jual pula beras tu sebab dia perlu duit. Dia kata, kita bagi duit kat dia. Bagi duit, dia nak pergi beli beras ke, dia nak pergi beli apa, dia pergi. Kesesuaian dengan masalah ni. Maka tajuk yang kita baca ni, dia kata dululah. Kalau zaman dulu, bagi kain ni, besar rahmat orang yang terima ni. Sebab apa? Sebab dia pun ada kain selai pinggang tu aja, tak ada lebih. Tiba-tiba kita bagi lagi selai dekat dia, alhamdulillah. Saya ingat balik cerita sahabat Nabi yang dipanggil Hammamatul Masjid ni, yang dipanggil merpati masjid ni. Sa'labah. Miskin, susah sampai kain baju ada selai, pasang aja. Kalau dia pakai, bini tak ada baju. Kalau bini pakai, dia tak ada baju. Susah sampai tak ada kain nak pakai. Maka hadis ni nak cerita dekat kita, dia kata kalau bagi kain kepada orang yang memerlukan kain, pahala dia besar. Ketahuilah saudaraku, ini satu amal yang berfaedah dunia dan akhirat. Telah diberitahu oleh Nabi SAW kepada umat dia, supaya boleh diamalkan oleh orang yang suka mencapai faedah dua negeri. Dia kata siapa yang nak manfaat dua negeri. Dua negeri bukan Pulau Pinang dengan Perak. Dua negeri maksudnya negeri dunia dengan negeri akhirat. Siapa nak manfaat dunia akhirat, dia kata buat benda ni. Dia kata bukan dunia aja, akhirat esok pun ada benda Tuhan nak balai ke kita kalau kita buat benda ni.
Iaitu siapa yang memberi pakaian ia kepada orang miskin, maka dapat balasan ia daripada Allah Subhanahu wa taala, tinggal di dalam peliharaan Allah dunia dan akhirat. Dia. Siapa bagi kain kepada orang miskin yang memerlukan pakaian, Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dia dunia dan akhirat. Maka itulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi yang menerangkan yang demikian itu. Kata dia, an Husain radhiyallahu anhu qala, jaa sa'il fasa'ala ibn Abbas faqala ibn Abbas lisa'il atashhadu an la ilaha illallah qala na'am. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in, nama dia Husain. Kata dia telah datang seorang minta sedekah kerana miskin dia kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Satu hari satu orang minta sedekah mai rumah Ibnu Abbas. Begitu. Bila datang ia kepadanya, bila mai peminta sedekah ni kepada Ibnu Abbas, lalu minta terus ia kepada Ibnu Abbas itu. Bila dah sampai depan Ibnu Abbas, terus minta sedekah. Rupanya tidak dikenal oleh Ibnu Abbas akan dia ni. Dia ni hak main minta sedekah ni, Ibnu Abbas tak kenal dia, tak pernah tengok pun muka dia. Dia ni siapa ni? Duk tengok gitu. Tak kenal pun dia ni siapa, Islam ke tak Islam ke, main daripada mana tak kenal. Ni lah baru kali pertama tiba-tiba muncul main depan pintu rumah, kata nak minta sedekah. Maka berkehendak ia mengetahui adakah orang yang minta sedekah itu orang Islam ataupun kafir. Maka Ibnu Abbas nak tanya dulu, hak mai minta sedekah kat dia ni Islam ke kafir? Arab, tuan-tuan, Arab belaka. Arab bukan kita kenal, Arab Islam, Arab Kristian tak kenal. Tengok Arab pakai jubah apa tu juga. Abu Jahal dulu pun pakai jubah, pakai korban. Kan? Abu Jahal tu Arab lah. Arab lah. Abu Lahab tu Arab lah semua tu. Buat menakan Nabi pula lagi. Pakai jubah, pakai serban juga dia pun. Pasal itu pakaian dia. Mana nak kenal dia Islam, dia tak Islam. Bulan lepas pun kita cerita. Kita pergi ke Mesir pun duk menyala ke tepi-tepi sungai Nil tu. Tanya nama Musa. Kristian. Maka Ibnu Abbas bila mai satu orang nak minta sedekah dekat dia, dia nak tanya dulu hang Islam ke, dak ke macam mana? Sebagaimana orang Islam. Maksudnya boleh tolong. Tapi tuntutan tolong dia tak setinggi tuntutan tolong orang Islam. Begitu. Jadi hidup salah faham lah, baca kafir tak boleh tolong. Ada. Anjing pun kalau tolong dapat pahala. Begitu. Maka berkata Ibnu Abbas kepada dia, adakah engkau naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah? Ada satu sesi interview dulu sebelum nak tolong ni. Bila dia main nak minta sedekah dekat Ibnu Abbas tanya dia, atashhadu an la ilaha illallah? Adakah kamu naik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Maka jawab orang yang minta sedekah itu, bahkan aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang mustahak disembah dan wajib wujudnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jawab macam tu. Bila jawab macam tu, understood lah, faham, kata dia Islam. Dia ni Muslim. Begitu. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am. Qala wa tasumu Ramadan? Qala na'am. Qala sa'alta wa lisa'ilil haqq innahu lahaqqun alaina an nasilak fa'a'tahu thawban. Maka kata Ibnu Abbas lagi kepada orang yang minta sedekah itu, adakah kamu naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Jawab orang yang minta sedekah ni, bahkan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah lagi hamba Allah. Maka kata Ibnu Abbas lagi, adakah kamu puasa bulan Ramadan? Maka jawab minta sedekah itu, bahkan aku puasa pada bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas lagi, kamu telah minta pada aku dan adalah hak bagi orang yang minta kepada orang yang kena minta. Dia kata, aku tanya, hang mengaku tak kata tidak ada Tuhan melainkan Allah? Mengaku. Hang mengaku kan kata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Mengaku. Hang puasa tak bulan Ramadan? Mengaku, kata puasa. Terus Ibnu Abbas kata, kalau macam tu aku bertanggungjawab untuk tolong hang. Dia kata.
Dan bahawasanya sepatutnya dan mustahaknya atas kami bahawa menghubungkan kasih sayang kepadamu. Kalau betul orang Islam, tanggungjawab kami kena. Maka Ibnu Abbas pun memberi akan dia sehelai kain, sedekah kepadanya akan jadi pakaiannya. Maka bagi kain kat dia selai. Begitu. Summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslim kata musliman thawban illa kana fi hifdhin min Allah ma dama minhu alaihi khirqah. Maksud dia kemudian daripada Abdullah bin Abbas sedekah kain itu. Maka berkata Abdullah bin Abbas, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada satu orang Islam yang memberi pakaian akan kain akan seorang yang Islam, melainkan adalah ia di dalam pemeliharaan Allah selama berkekalan daripada kain itu atasnya walau secebih sekalipun. Nabi kata kalau kita bagi kain dekat mana-mana orang Islam, selagi mana kain tu kau duduk pakai, maka selagi itulah Allah pelihara kita. Kita bagi satu kain dekat satu orang, selagi mana dia duk pakai kain tu, walau kain tu koyak, dia ambil buat ikat kepala dia, buat semutar. Kelantan kata. Semutar. Dia ambil belik kepala dia. Selagi mana dia duk pakai, walau secebih kain tu duk ada atas badan dia, maka selagi tu Allah pelihara kita bagi ni. Tuan-tuan pernah sangka tuan benda yang kita buat sikit satu pahala nak jadi besar. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Benda tu kadang-kadang kita buat, kita rasa kecil aja, tapi Allah menilai besar benda tu. Ada pula satu orang buat punya banyak, punya hebat, punya besar, pipi sana itu kosong, tak ada apa. Ada juga. Segala-galanya bergantung kepada niat dia. Allah mengetahui niat yang ada dalam hati kita masing-masing. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Masalah, pakaian buruk disedekahkan, adakah dapat pahala? Ini pula satu perbahasan. Kita bagi hak buruk, hak tak pakai dah, dapat pahala tak bagi hak buruk ni? Kan? Ini amalan kita lah kan. Ni dia main musibah ni. Sudah kira lah, kalau pergi ke belah tempat saya itu ni, nanti gelubang pun teruk ke main. Tak pernah jadi macam ni. Tapi tanya satu orang tua umur 80, tanya dia kata, pakcik, pernah umur pakcik ni tengok bah macam ni punya besar bah, pernah tengok pakcik? Dia kata paling besar dia pernah tengok tahun 66 dulu. Dia kata tahun 66 dulu bah besar di gelubang lah. Tak pernah, lepas pada tu tak pernah. Dia kata, tapi dia kata hak jadi ni, dia kata sekali ganda hak tahun 66 dulu. Dia kata sakan lagi ya. Sekali ganda kok mana? Tahun 66 pakai paha, tahun 2003 pakai dada. Sekali ganda. Teruk tu dah. Tak tahu lah kok kerian itu tak teruk. Kok belah nu ke? Takat-takat Raisa Nisan Sani ni ayam dia cempung bola mendang itu ya. Ayam lintas ni. Ayam lintas jalan ni, dia lintas tu macam bukan sungai, jalan raya ni, dia lintas ni, takat-takat Nisan Sani tu dia cempung di bola sungai. Orang kampung bekas hambak kereta. Orang kampung ni yang kata rajin tolong-menolong ni, dia cempung kereta tu, lawan ayam ni, angkat di bawah darat boleh. Dahsyat. Ni 2-3 hari ni lalu tengok, mula-mula keluar tilam bantai aja, buah tepi jalan lah, suruh lori main angkut lah, tak boleh pakai. Kalau duduk gagah pakai juga pun tak ikan keli dalam bantai tu pun tak tahu. Dia masuk macam-macam dalam tu. Tak pakai dah. Tengok selang sehari, tengok katil pula dah perlai berkeluar pergi bubuh. Dia kembang habis, lemari-lemari apa kembang habis. Kalau kena lah, kalau kata kena tu kena rumah orang susah, sedia-sedia pun dia susah. Tapi kena lagu tu pula sudah jatuh di timpa tangga. Tuan-tuan, dalam keadaan macam ni, tentu kita pergi ulung kem pelekat baru kat dia selai. Allahu Akbar. Dan macam mana dia appreciate, dia menghargai pemberian kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pakaian buruk ni dia tak bagi baju baru, dia bagi baju anak-anak dia pakai dah, baju dia tak celui nak pakai dah, dia pergi bagi. Bagi pakaian hak pakai dah ni, pakaian second hand ni kita bagi dekat orang, dapat pahala ke tak kan? Sesungguhnya tersebut dia adalah hadis
dapat pahala orang yang sedekahkan kain buruk itu. Dapat pahala. Walaupun kita duk baca hadis-hadis yang lepas-lepas dah, kita ni disuruh bagi benda kita paling sayang. Itu first class lah. Kalau kita boleh bagi benda kita paling sayang. Tapi kalau kita tak boleh bagi benda hak kita paling sayang, kita bagi benda hak kita punya ke orang, juga dapat pahala. Bukan kata tak dapat. Ni yang dikatakan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadisnya itu demikian kata dia. An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man labitha thawban ahsibuhu qala jadidan فقال حين يبلغ ترقوته مثل ذلك ثم عمد إلى ثوبه الخلق فكساه مسكينا لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله حيا وميتا ما بقي من الثوب الكل. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pakai ia akan kain, yakni kain baru, maka berkata ia pada waktu sampai ke lehernya seumpama demikian itu. Nabi kata satu orang ada baju baru, ambil baju tu serlum sampai dekat turqut ni apa ni, leher ni, leher baju. Serlum baju tu dah sampai ke leher baju dah. Bila dah sampai situ, yakni dia kata siapa yang mengganti dirinya dengan pakaian baru, kemudian disengaja dia kepada kain buruk yang digantikannya itu, lalu dipakai akan dia, akan orang miskin, nescaya sentiasalah ia berdamping dengan Tuhan, dan di dalam akuan Tuhan, dan di dalam peliharaan Tuhan hidupnya dan matinya selama kekal daripada kain itu, walau sehelai benang sekalipun. Dia ada kain baru, baju baru, dia pakai kain baru tu, dia pakai baju baru tu serlum sampai di tengkuk dah, teringat baju lama dia. Dia pun pergi ambil baju lama dia, bagi ke orang miskin baju lama dia. Baju buruk yang dia bagi dekat orang miskin, baju lama dia hak dia bagi ke orang miskin tu, Allah bagi pahala dekat dia dalam bentuk yang pertama, Allah pelihara dia. Selama mana Allah pelihara dia? Selama baju hak dia bagi tu orang tu duk pakai. Kalau dah berdarang, dah sampai jarang, dah sampai dah tinggal nampak benang dah pun, kau tu duk pakai lagi, maka sampai selama itulah Allah akan pelihara orang yang bagi kain lama hak dia tak mau pakai kat orang ni. Tuan-tuan, maksud dia apa tuan-tuan? Maksud dia bagi, dia nak abang satu. Tapi kalau haji bakhil tak bagi. Dia kata bagi buat apa? Dia kata baik aku buat kain buruk lah kaki di rumah aku. Dia tak bagi. Jangan kan nak bagi santan dekat orang. Sampai nyong pun dia tak bagi. Dia tak bagi ayam aku makan lagi bagus. Dia tak tahu dia kedekut ke mana lah. Maka agama kata bagi. Bagilah. Tak boleh bagi hak paling elok. Bagilah hak kita tak mau dah. Tapi masih boleh dipakai, bagilah. Bagi itu Allah bagi pahala dekat kita. Dan meriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi. Bab dia kata ma jaa fi ifsya'i salam wa it'ami ta'am. Itu bab yang telah datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh siarkan salam dan bagi makan makanan pada orang. Tonton tengok yang kata Islam ni. Islam ni dia lugu tu, dia nak suruh jadi harmoni, dia nak suruh jadi baik. Islam ni dia tak suruh kelahi. Islam ni dia tak suruh jadi punca nak bergaduh. Islam ni dia tak suruh kita cari punca nak jadi masa muka, dia tak suruh. Islam ni dia suruh cari jalan nak jadi baik. Walau kita ada sikit calang hati dengan dia ke apa macam mana kan, dia suruh kita ni bila jumpa, Assalamualaikum, muka mana? Dia suruh begitu. Islam tak suka biar kita ni hidup dalam keadaan tegang macam tu. Islam tak suka. Tegang tuan-tuan. Kita bila jadi masalah dengan orang ni, pergi jadi berkelahi dengan orang, pergi jadi masa muka dengan orang, pergi jadi sumbin dengan orang, jiwa kita tegang macam tu. Islam tak mahu macam tu. Bila jiwa tegang macam tu, sembahyang pun tak sempurna. Duduk di rumah pun hangat. Pasal apa? Punca ada satu. Kita ada masalah dengan orang. Itu sahabat saya. Dia asal orang 300 kaki, orang sini.
Ngaji pandai lah dia sampai jadi apa, orang besar. Dia cerita kat saya, dia kata tak faham lah Ustaz. Dia kata anak saya dia berkelai, dia kata. Abang dengan adik-adik ngekak, dia kata jadi duk kelai, jadi duk bercakap, dia kata jadi tak mau nak jadi sejuk rumah ni, dia kata. Marah-marah pakat sengam semua. Tapi tak selesai masalah. Saya tak faham saya apa. Bangkit semayang malam minta dekat Tuhan bagi elok, tak mau nak jadi juga. Dia kata saya muhasabah Ustaz. Dia kata muhasabah teringat, dia kata. Dia sendiri dengan abang dia seorang ada sikit lah. Bukan teruk, tak teruk. Dia kata cuma sumbin. Tak sampai tak bercakap, tak sampai jumpa dua lawan ludah atas tanah. Dia kata cuma sumbin lah. Dia kata kalau balik rumah mak ni, dia balik, abang dia pun balik dan sebagainya, duduk kat sorak bang sana baca, aku duduk sini, duduk sembang pun sepatah lagu tu. Saya balik bila tadi tak ada modal nak bercakap, lagu tu aja. Dia kata bukan dapat adalah sikit apa hal. Saya fikir balik rumah sembahyang ni kan yang jadi punca ni. Dia kata satu hari dia kata dia balik, dia pergi seorang, pergi rumah abang dia, sampai dia peluk abang dia apa semua, menangis abang minta maaf, kita bagi clear abang saya tak mau macam ni, kita jadi macam dulu balik apa semua. Ustaz, dia kata benda ni saya pun tak faham. Dia kata saya balik rumah sama sedap. Dia kata dandan anak-anak jadi elok. Dia kata duk bangkit semayang malam, duk minta doa lah apalah semua macam tak mau jadi. Dia kata rupanya ada benda ni nak kena clear dulu. Tuhan bukan tak mau bagi bila kita minta, tapi dia ada syarat. Tuhan suruh clear 2-3 benda ni dulu, baru Tuhan nak bagi. Dan Ustaz, dia kata nak kata tak percaya pun tak boleh Ustaz. Dia kata saya pergi clear benda ni dengan abang saya balik anak-anak dan elok. Maka kita nak terang macam mana benda lagu ni. Dia duk cerita kat saya pun duk tompa, duk dengar jadi. Pada dia cerita hak jadi ke dia. Jadi sungguh punya cerita, kita duk dengar tu jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Rupa-rupanya Islam ni bila dia suruh satu benda, hikmah yang ada di sebalik benda tu tak boleh cerita, tuan-tuan. Hanya boleh dia rasai aja. Ini yang kita nak baca ni. Dia kata bab ma jaa fi ifsya'i salam. Itu hadis yang nak menceritakan tentang suruh mensiarkan salam dan memberi makan makanan. Ketahuilah saudaraku, tidak ada satu kaum pun dalam dunia ni melainkan apabila berjumpa satu orang dengan satu orang, adalah salamnya dan tegur sapanya dengan kelakuan ataupun dengan perkataan. Dia kata bukan orang Islam saja. Tengok gambar Hindustan, bila jumpa namaste. Namaste tu bukan nak minta yang teh. Kira lagu kita ni kira bagi salam cara depa lah. Ya, namaste. Jumpa puak-puak kelin Tamil ni pula jumpa kale wanakam. Hai, macam tu bunyi. Malay wanakam. Tu kira salam depa lah. Ya. Itu cakap. Hak jumpa cara perbuatan. Gua dah jumpa lagu Jepun, jumpa lawan tunduk belaga kepala dua orang. Hang tunduk aku pun. Itu cara salam depa lah. Kira cara jumpa, kira nak wish kau tu. Maka dia kata di sini, dia kata apa kaum pun yang ada dalam dunia ni, dia ada cara dia. Masing-masing ada cara. Bila berjumpa, dia ada cara nak. Tuan-tuan, apa tu bercakap pasal namaste, pasal wanakam apa ni? Tuan-tuan tengok semut nak duduk jalan kat tepi dinding tu. Semut. Duduk berjalan, menerai, berjalan, tak ada siapa berebut nak potong kiu apa, jalan elok. Jumpa, lagu berhenti tak? Lepas tu jalan balik. Berhenti tak? Jalan balik. Saya duduk tengok yang tu pun boleh tak main masjid tu. Duduk tengok. Dia satu macam pula. Semut, tuan-tuan. Apa kita nak kata tu, yang dia ni jalan kok ni, kono jalan duk main, jumpa berhenti saat tu. Bagi salam sama kau. Maka dia kata benda ada ni atas dunia ni, dia ada cara dia. Masing-masing dia ada cara macam mana nak tegur, macam mana dia ada cara dia. Maka agama kita telah menentukan atas perkara salam itu. Maka sayogialah disiarkan dan dimasyhurkan dia. Islam ada cara Islam dalam nak bagi salam. Dan telah difatwa dan telah ditentukan salam dengan kelakuan dan dengan perkataan itu. Dan ada pun perkataan iaitu assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kan? Itu perkataan. Assalamualaikum. Ada juga begitu pun. Apa pun tak tahu. Assalamualaikum. Kum tu kakwomin. Itu dia dah tak jadi. Celaru yang tu. Assalamualaikum. Gitu. Cara dia. Dan dia kata ada juga salam dalam bentuk kelakuan, iaitu berjabat-jabat tangan seorang dengan seorang. Yang ni yang Islam tunjuk. Jumpa ya, Assalamualaikum, suar tangan, jabat tangan. Tuan boleh tengok hadis, ada banyaklah cerita tentang benda ni. Di antaranya dia kata jabat tangan. Yang keduanya, kalau sekiranya dalam lingkungan keluarga, cium tangan. Ataupun dalam lingkungan orang yang dihormati, cium tangan. Lagi satu hadis juga cerita Nabi SAW menjadi kebiasaan dia bila anak mai di rumah, Fatimah mai di rumah misalnya, Fatimah akan masuk bagi salam, pegang tangan Nabi, cium tangan Nabi, dan Nabi akan cium dahi anak dia. Sunnah. Cium dahi, sunnah. Khususnya dalam lingkungan keluarga. Anak dengan ibu bapa. Ini sunnah hadis, bukan adat. Anak dengan bapa jumpa, pegang tangan, cium. Bapa terus pegang muka anak dia, cium atas dahi. Sunnah Nabi. Begitu. Dia main pula dalam hadis lain cerita sama-sama kita orang Islam ni. Kalau sekiranya sahabat kita pergi musafir ke satu tempat yang jauh, ataupun sahabat yang lama tak jumpa, bila jumpa, berpeluk. Berpeluk. Bukan macam Arab. Arab dia belaga pipi. Itu Arab, bukan Nabi punya. Itu Arab. Arab lah punya. Yasir Arafat bila jumpa. Kita pun duduk tengok. Ini pun satu style bagus ya. Pakai pergi buat lagu tu pula dah di masjid. Jumpa lagu tu pedak pipi lagu tu. Sunnahnya kalau lama tak jumpa, ataupun sahabat ni pergi musafir balik main, peluk. Kalau sampai tiap-tiap kali jumpa nak peluk pun kau juga lah. Baru tak peluk, tak lagi. Pagi tu lepas sembahyang subuh peluk pula. Tak larang nak peluk lah. Lama tak jumpa, ataupun dia lama pergi musafir baru balik main. Begitu. Ini semua sabit daripada hadis Nabi SAW. Maka siapa-siapa berjumpa seorang dengan seorang lalu memberi salam ia, maka siapa yang dahulu memberi salam, maka dialah yang lebih dapat pahala. Sebab tuan-tuan kita jumpa dalam hadis Nabi SAW, biasanya sahabat tak ada bagi salam dekat dia. Nabi akan bagi salam dulu. Sampai pernah berlaku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat rapat Nabi dan juga pak mentua Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, dia sendiri jadi satu kerja dekat dia, duduk menyorok tunggu Nabi mai lompat keluar nak bagi salam dekat Nabi. Kerana kalau dalam keadaan biasa tak ada, Nabi akan bagi salam dulu. Nampak? Sama lah kita jadi cikgu, jadi guru di sekolah dan sebagainya, biar kita bagi salam dulu dekat budak-budak. Jumpa ya kita bagi salam, Assalamualaikum. Budak-budak ni dia segan dah kata nak abang. Ini jadi cikgu masuk kelas perat satu macam ya. Budak pula kena bagi salam kat dia, Assalamualaikum cikgu. Tunggu tu pula. Satu dah lah dia seorang kena bagi salam dekat ramai. Yang kedua, dia mai kelas mereka. Bukan mereka mai kelas dia. Dia pergi kelas mereka. Lepas tu yang ketiga, dia pula orang yang berdiri. Budak-budak duduk dalam kelas. Masa dia sampai tu baru mereka nak bangun. Jadi cerita dia kena bagi salam kat mereka. Tunggu budak-budak bagi. Budak-budak lambat bagi, tarik muka masak. Tak hormat orang tua-tua, dia kata. Selaru ni cukup banyak kita ni. Kan? Jadi ubahlah. Benda-benda lagu ni simple-simple punya benda ni. Ubah dandan lah. Jumpa, bagi salam. Dia kata maka dialah yang lebih besar pahala kalau sekiranya dia mula bagi salam. Dan yang diberi salam ke atasnya itu wajib atas dia menjawab sekarang itu juga. Ada juga hak tak jawab lah tu. Dia tengah duk cakap telefon, kawan mai, kawan tu bagi salam dia, Assalamualaikum. Dia cakap telefon ke. Sembang mau 5 minit lagi habis, okey tak apa-apa. Waalaikumsalam. Dia salam ni masa bagi tu masa tu jawab. Kita tu cakap telefon pun tu mai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cakap balik. 5 minit baru jawab balik. Ada tanya pula, hang bagi salam ke tadi? Dia selalu tuan. Ini cerita dia.
Jadi salam ni masa orang bagi masa tu jawab, dan cara jawab pula dia ada dua lah. Sabit daripada hadis ada dua. Yang satu wa'alaikumussalam. Yang satu lagi alaikumussalam. Tak ada wa pun boleh. Bagi salam, assalamualaikum, alaikumussalam warahmatullahi. Okey, Nabi biasa jawab begitu. Ataupun wa'alaikumussalam. Begitu. Dan adalah salam yang telah dimasyhurkan dalam Islam itu diadakan dia daripada mula-mula Islam dulu lagi. Ini bukan cerita baru. Ini cerita lama bagi salam ni. Maka semenjak sudah diadakan dia telah dipecut oleh Nabi mensiarkannya. Dipecut maksudnya digalakkan oleh Nabi supaya orang Islam sebarkan salam. Begitu. Dan disukakan oleh Nabi SAW dengan berbagai-bagai kesukaan. Setengah daripadanya disabdakannya menjadikan berkasih-kasih dan baik hati antara orang yang bersalam-salaman itu dan mendapat pahala pula di negeri akhirat. Tuan-tuan, orang bagi salam kat kita tak seronok kan? Orang bagi salam kat kita, orang yang kita hormat pula mai bagi salam dekat kita. Allah seronok ni tuan-tuan abang. Begitu. Maka oleh itu sayogialah orang Islam itu jangan lupa akan pesan syarak kita itu. Tuan-tuan, kita kalau kita bawa kereta, selisih satu kawan kita juga bawa kereta, kita angkat tangan kat dia, dia buat tak, jalan terus pun nak marah lah. Jadi buta ke apa pun marah dah kan. Kawan tu tak ternampak kita angkat tangan pun nak marah lah. Kalau sekali tak apa, 2 kali, 3 kali duk jadi lagu tu. Kita kata dia ni pun malas angkat tangan dia, menyombong tak mampu. Angkat tangan dia tak angkat balik. Kawan tu masalah penglihatan. Mata dia tak apa nak nampak. Kita tak tahu ujung pangkai cerita, pergi duk marah dia. Kita ni banyak tu buat salah macam tu lah kan. Dosa kering ni cukup banyak. Tak ada pasal pergi duk jadi dosa kat kita. Benda tak tahu pergi duk bercakap macam tahu sangat-sangat. Akhirnya makan diri kita. Banyak orang duk buat kerja salah macam ni, tak pasal-pasal pergi jadi dosa. Bukan ada cerita pun yang dia dah pergi jadi. Esok nak kena jawab. Semua hak dia duk buat, semua kena jawab. Maka kerana itulah Nabi SAW kata, benda kalau syarak suruh, benda ni mesti baik. Maka dengan sebab bermegah-megah dengan salam orang yang beragama bukan Islam, dia kata ini tak mak. Ada pula satu penyakit di kalangan orang Islam, dia rasa megah dengan hak bukan Islam punya. Jumpa lagu hai, lagu tu aja, hello, morning, good pun tak bunyi dah, morning, lagu tu aja. Dia rasa dia ni lagu, nak kata orang putih, budak jadi lagu orang putat lagu tu. Jadi dia kata tak boleh, dia kata pergi bermegah-megah dengan salam cara orang yang bukan Islam. Tak maulah. Dia kata maka mendatangkan yang demikian itu nifak dan bercerai serta jauh daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia kata dia antara ciri-ciri sifat nifak. Apa dia? Dia lebih bangga dengan hak bukan Islam daripada hak Islam punya sendiri. Begitu. Maka bermula dalil yang menunjukkan atas suruh menyebarkan salam cara Islam itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kata dia tak kala datang Nabi SAW ke Madinah, yakni pada masa ia berpindah daripada Mekah ke Madinah, yakni pada masa mula-mula Nabi tiba ke negeri Madinah itu, maka berlari-larilah orang-orang semua dengan segera pergi jumpa akan Nabi SAW di pintu negeri Madinah itu. Tuan-tuan, cerita Nabi nak hijrah Mekah ke Madinah ni orang Madinah tahu dah. Tapi tak tahu bila Nabi nak sampai, tak tahu bila. Sebab benda ni hijrah Nabi berlaku secara rahsia. Tapi Nabi nak mai ke Madinah. Masa tu nama Yathrib. Nabi nak mai, bila tak tahu. Jadi oleh kerana tak tahu, mereka ada satu pasukan duk tunggu tu di pintu masuk Madinah tu, duk tunggu tengok. Duk tengok ke atas padang pasir tu, kalau nampak lagu bayang orang mai dengan unta dengan apa, Nabi mai dah kot. Tengok-tengok bukan. Tengok bayang lagu unta, Nabi mai dah, tengok-tengok bukan. Sehinggalah hari hak Nabi sampai betul-betul. Bila Nabi SAW sampai sahaja di pintu masuk Madinah ni, dan dikata orang-orang di situ,
Di sini telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana sini orang duk kata Nabi mai dah, Nabi mai dah. Tersebar berita kata Nabi dah sampai ke Madinah ni. Maka telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagai duk sibuk kata lagu tu. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mai dah, Nabi mai dah, Nabi mai, pakat duk cerita riuh macam tu. Oleh sukacitanya semua orang akan sebagai tidak lepas menyebut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mulut mereka itu. Pakat duk sebut Nabi mai dah, Nabi mai dah. Dan orang-orang itu pun habis berduyun-duyun lari pergi nak berjumpa dan nak menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakat semua keluar habis pergi duk tunggu di pintu masuk Madinah ni nak sambut Nabi mai ke Madinah. Inilah yang dia mula-mula timbul nasyid Tala'al Badru Alaina. Sinilah. Tala'al Badru Alaina, telah muncul Al-Badru, bulan purnama, Alaina, ke atas kami. Begitu. Bila aku dengar yang demikian itu, Abdullah bin Salam ni dia kata orang pakat dia sebut Qadima Rasulullah, Nabi Maidah, Nabi Maidah. Maka aku pun ambil berat pula ke atasnya. Maka Abdullah bin Salam, masa tu dia belum orang Islam lagi. Abdullah bin Salam ni masa Nabi sampai di Madinah, dia belum Islam lagi. Tapi oleh kerana orang sana sini duk kata Nabi Maidah, Nabi Maidah, jadi dia ni pun berasa nak tahu juga. Yang kata Muhammad ni tak mana yang orang nak sambut sangat-sangat ni. Begitu. Dan dia ni bukan jalan-jalan orang. Abdullah bin Salam ni dia seorang pendeta yang mengajar kitab-kitab langit. Cuma dia tak tinggal lagi agama tu untuk nak ikut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi dalam kitab dia duk ajar tu dah ada sebut tentang Nabi Muhammad. Cuma dia nak tengok dulu, betulkah Muhammad macam yang aku duk baca dalam kitab ni? Sifat dia, rupa dia, akhlak dia, dalam kitab dah ada sebut. Dalam Taurat dah ada sebut. Aku nak tengok, tally tak tally. Dalam Taurat sebut dengan Muhammad mereka ni kata Nabi ni. Dia macam tu. Maka dia kata, aku pun ambil berat pula ke atasnya. Dan berasa pada hati aku mau melihatnya. Nak pergi tengok. Apa hal dia ni istimewa terang mana ni yang sampai umun pakat pergi nak tengok, nak sambut dia ni. Dan aku pada masa itu beragama Yahudi. Ni dia beritahu. Abdullah bin Salam pada masa tu Yahudi. Jadi kebilangan pada orang-orang. Dan dia ni kira orang terkenal di kalangan orang-orang. Orang ada nama. Begitu. Dan aku seorang pendeta yang masyhur. Dia kata, dan dia bukan kecil anak di Madinah pada masa tu. Dia seorang pendeta Yahudi. Dan menjadi tempat rujukan sebahagian daripada orang yang duduk di Madinah pada masa itu, terutamanya orang-orang Yahudi. Begitu. Kata dia, faji'tu fin nas li'anzura ilaih falamma tathbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadza. Tu dia. Maka aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang banyak-banyak supaya aku nak lihat akan dia. Dia pun dalam orang ramai-ramai duk berebut, duk sempir nak tengok Nabi ni, dia salah seorang duk ada dalam orang ramai ni. Nak tengok juga yang kata Muhammad ni macam mana. Dan aku itu telah mengetahui tanda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dalam Taurat. Dia kata, cerita pasal Nabi Muhammad ni Taurat dah ada cerita, dia dah baca dah. Cuma lah nak tengok betulkah ni hak mengaku kata dia Nabi ni betul tak betul sama macam Taurat yang aku baca. Begitu. Apabila aku lihat akan dia, nescaya tahulah aku diakah Rasulullah ataupun bukan dia. Dia kata dia nak pergi tengok kerana nak mengesahkan betulkah Muhammad ni betul-betul Nabi. Maka tak kala sampai aku kepadanya, maka aku tatap, aku lihat kepadanya daripada rupanya dan daripada wajahnya dan daripada kelakuannya dan daripada cakapnya, maka tahqiqlah pandang aku kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila aku sampai dia kata aku perhati dia, aku tak lepas mata. Aku tengok dia betul-betul, aku tengok rupa dia, aku tengok style dia, aku tengok cara bercakap dia, tengok akhlak dia, tengok segala-galanya. Tahqiq dalam hati aku, pasti tak memang betul lah yang ni Muhammad yang disebut di dalam Taurat. Dia kata, maka taulah aku bukannya mukanya itu muka seorang pembohong. Dia kata, tengok sah dah. Dia kata memang betul dah dia ni. Maka buat-buat mengaku dirinya sebagai Rasulullah. Ni bukan muka orang pembohong saja hidup mengaku Nabi sedangkan bukan Nabi. Dia kata ini betul punya Nabi.
Begitu. Dan datang yakin di hati aku, sesungguhnya dia adalah pesuruh Tuhan itu. Itu dia, tuan-tuan. Ini orang apa? Dia kata orang yang nak cari kebenaran. Orang nak cari kebenaran. Dia tengok muka, hati dia kata dah, betul, baik ni dia ni. Kalau hati dia kata lagu tu, dia pun mengiyakan, dia orang mencari kebenaran. Tapi kalau orang niat jahat ni, dia pergi tengok, hati dia dah terdetik dah, kata bagus dia ni. Tapi mulut dia kata, dia ni tak betul, dia ni jahat. Ini bukan nak cari kebenaran, dia ni nak cari pasal. Dia begitu. Baik. Dia kata wa kana awwalu syai'in takallama bihi an qala ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Dan adalah awal-awal satu yang dikata oleh Nabi SAW ialah Nabi kata, hai manusia, siarkan dan masyhurkanlah oleh sekalian kamu akan salam. Bagilah makan sekalian kamu akan makanan. Dan sembahyanglah sekalian kamu padahal orang-orang lain sedang tidur. Yakni apabila datang malam hari, orang semuanya tidur, maka kamu bangkit, kerjakan sembahyang sunat, baca Quran, berzikir dan lainnya pada waktu orang-orang tidur itu. Nescaya masuk sekalian kamu akan syurga dengan sejahtera. Tiada apa halangannya lagi. Kata dia, ini hadis sahih. Ini pula Nabi sudahlah rupa dia macam tu. Dia nampak memang betul-betul rupa orang yang benar. Seorang Nabi cakap pula benda ni. Dia bercakap dekat orang pula, ayyuhan nas afshus salam. Ucapan sulung Nabi. Nabi kata, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Itu yang Nabi pesan. Wa at'imut ta'am, wahai manusia, bagi makan kepada orang-orang. Ada orang susah, ada orang miskin, orang tak ada makan. Orang yang ada lebih sikit bagi makan kepada orang-orang ni. Wasallu, Nabi kata sembahyanglah. Wan nasu niyam, lebih-lebih lagi ketika orang lain tidur, bangunlah bersembahyang. Tadkhulunal jannata bisalam. Kalau kamu buat benda-benda tu cukup, kamu akan masuk syurga dengan selamat sejahtera. Nabi kata. Dan kata dia bermula itu hadis sahih. Wallahu a'lam. Kita berhenti tentu. Lepas ini dia akan bincang tentang memberi salam itu sebaik-baik orang. Siapa yang mula bagi salam, itulah sebaik-baik orang. Dia akan cerita dengan panjang. Kemudian dia akan cerita hikmah di sebalik bagi salam. Kemudian muka surat berikut tu pun juga dia bawa hadis yang juga baik. Dia nak cerita penyakit umat-umat dulu. Di antara penyakit umat dulu, dia kata al-baghdha wal hasad. Penyakit umat-umat dulu yang akan membinasakan umat lah, kerana umat lah berpenyakit begitu. Yang pertama al-baghdha, penyakit nak marah orang. Tak pasal-pasal, orang tu tak ada buat apa-apa kat dia, dia pergi marah kawan tu, dia pergi benci kawan tu. Kawan tu tak pernah buat apa kat dia, dia benci kawan tu, tak pasal-pasal. Yang kedua al-hasad, dengki. Tak ada pasal dia pergi dengki kat kawan tu. Rezeki dia ada banyak tu juga, kawan tu tak main ambil rezeki dia pun, tapi dia dengki kat kawan tu, tak tahu pasal apa. Ini penyakit umat dulu. Umat dulu binasa kerana penyakit ini. Umat lah nak ambil penyakit ni, nak buat jadi pakaian mereka, maka binasa juga umat hari ini. Dia akan main hadis tu. Kemudian kita akan masuk tajuk bab ma jaa fi at-ta'imi syakir, membicarakan tentang cukup ada makan minum lagi syukur dia. Kita kena jadi ta'imus syakir. Kita cukup makan minum. Anak kita pun tak ada yang mati kerana kebuluran, tak ada makan. Apa yang Allah bagi kat kita lah cukup. Maka hendaklah jadi kita ni orang yang syakir, bersyukur pada Tuhan. Syukur itu ditunjukkan dalam bentuk turut perintah Allah, jauhi larangan dia. Kemudian dia nak main pula tajuk ma jaa fi syukri liman ahsana ilaik wa du'a lahu. Cerita tentang kita disuruh bersyukur, berterima kasih kepada orang yang buat baik pada kita. Siapa juga yang pernah buat baik pada kita, kita kena terima kasih dekat dia, wa du'a lahu, dan doa kesejahteraan untuk dia. Begitu. Tajuk-tajuk ni adalah tajuk yang sangat baik. Dia lebih kepada nak membentuk akhlak kita dan nak membentuk diri kita jadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Soalan, dia kata dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW telah menjadi imam kepada para Nabi dan Rasul. Ini bermakna para Nabi dan Rasul telah pun dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minta penjelasan daripada Ustaz. Benda ni berlaku di luar daripada alam kita. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana hakikat mereka ni menjadi makmum kepada Nabi Muhammad. Wallahu'alam. Kita tak boleh kupas benda ni. Banyak benda lah, bukan benda ni saja. Banyak benda yang kita tak boleh kupas pun. Kalau kita nak tanya balik Nabi dalam perjalanan dia, dalam Isra' dan Mi'raj, dalam perjalanan dia, Nabi dinampakkan dengan berbagai-bagai gambaran. Terus cerita pasal Nabi jadi imam Nabi-Nabi ni dulu. Nabi diperlihatkan dengan berbagai-bagai gambaran. Dengar lagu duk makan daging busuk, sedangkan daging yang dah dimasak elok duk ada sebelah tak makan dan sebagainya. Kalau orang tanya, di mana ni jadi tempat ni? Di mana ni jadi kejadian ni, di mana? Dalam perjalanan Nabi nak pergi tu, di mana yang jadi benda ni? Wallahu'alam. Allah yang mengetahui. Kita tak boleh jawab kata jadi di matang pintu ke di pokok senar, tak boleh. Wallahu'alam. Allah yang mengetahui di mana ni tempat jadi benda ni Allah yang mengetahui. Tak usah bercakap benda Isra' Mi'raj ni tinggi sangat. Kita bercakap ada depan mata kita lah ni pun cukup dah. Banyak benda pun kita tak boleh terang. Banyak benda tak boleh terang. Kita duk pijak atas bumi dengan kawan mati hak masuk dalam 6 kaki dalam perut bumi. Pun tak boleh cerita dah. Tak boleh cerita dah macam mana yang kata muka dan nakir mai jumpa dia soal di jalan, soal kubur dijalankan dalam kubur tu macam mana. Yang hadis kata fayaq'udani, maka orang yang mati itu dibangkit dan didudukkan semasa soal jawab muka dan nakir. Nak cerita macam mana? Nak cerita macam mana yang kata bangkit duduk tu macam mana, sedangkan tadi baru kita tengok masuk keranda tu pun macam mana yang hadis kata fayaq'udani, dibangkit dan didudukkan dia di dalam kubur. Macam mana nak terang benda tu? Banyak benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kata benda tu jadi, yang benda tu tak boleh dikupas dalam bentuk bukti yang mata boleh tengok nampak, telinga boleh dengar, tak boleh. Kita kira macam ni, benda tu mai dekat kita melalui jalan Quran, benda tu mai dekat kita melalui jalan hadis. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, khalas, habis. Pasal apa? Bahas benda yang macam ni bukan saja tak membawa kebaikan kepada kita, bahkan mungkin merosakkan kita. Nak tanya banyak lagi benda yang kita boleh tanya, banyak lagi benda yang tanya tapi unexplained, benda yang tak boleh explain. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana hakikat kejadian benda-benda ni semua. Kalau kita cuba terang pun belum tentu apa yang kita terang tu betul, belum tentu. Maka lebih baik benda yang macam ni jawapan dia apa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui tentang hakikat kejadian benda-benda yang disebutkan ini. Wallahu a'lam. Jadi saya ambil kesempatan ni mohon kemaafan daripada tuan-tuan. Ni kuliah kita pengambil dan kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak dalam sikit masa lagi. Kalau sekiranya selama tempoh saya mengajar di sini mengundang fitnah dan sebagainya, saya dengar rendah diri. Mohon kemaafan daripada tuan-tuan semua. Apa yang disampaikan itu kalau sekiranya membawa kebaikan, itu adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sekiranya benda-benda itu benda yang tidak baik, itu adalah terhasil daripada keburukan yang ada dalam diri saya sendiri. Yang baik itu daripada Allah, yang baik itu daripada kuliah yang akan datang nanti kita beritahu. Kita habis, kita puasa 27. Lepas tu raya pun, lepas tu dengan nak puasa 6 sikit, apa semua dia dah habis dah setengah bulan 12 dah. Tinggal setengah lagi pada alam-alam, habis orang cuti pula pun. Benda boleh jadi kan, benda boleh jadi. Jadi kita pun tak mau kata apa lagi. Tengok kalau sekiranya dah selesai, dah puasa-puasa 6 semua dah selesai, kita pun dah ada kelapangan, mungkinlah, mungkin bulan 12 pertengahan bulan kita start kuliah, ataupun insya-Allah jika diizinkan Allah lewat bulan 1 kuliah dah mula. Nanti tunggu tengok Pak Haji Said bagi tahu macam mana. Nanti berhubung Pak Haji Said. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.